أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر داهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. Qala al-muallif rahimahullah. Kat mana kita berhenti hari itu? Kat mana? Hmm? 17. Tetapi jumpa dah. Qala al-muallif rahimahullah. Tetapi orang yang berbenar-benaran akan dia dan muwafaqat akan dia seperti kafir dan ahli dhalalah dan ahli raghabah pada setengah kelakuan mereka itu, maka betapa ada sangkamu menyahajanya bagi orang yang berdiri kerana memarah akan dia dan bersunyi bagi melawan akan dia. Baiklah, sambung yang kita mengaji minggu hari itu. Tetapi yakni bahkan orang yang berbenar-benaran akan dia, yakni akan syaitan. Dhamir dia kembali kepada syaitan. Tetapi yakni bahkan orang yang berbenar ni maksudnya apa? Maksud berbenar ni yakni yang membuat kawan, yang menjadikan syaitan itu sebagai kawan dia. Tu maksud berbenar-benaran. Nak kena faham ibarat itu payah sikit tu. Tetapi yakni bahkan orang yang menjadikan syaitan akan dia tu, syaitanlah domainnya, sebagai kawan dia dan sebagai kekasih dia, lalu dan muwafaqat akan dia akan syaitan. Dan muwafaqat tu maknanya dan setuju, dan setujulah oleh ia. Ia tu orang tadi
akan dia, yakni akan syaitan. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya ialah syaitan. Syaitan dialah yang akan menjahat dan menyahaja dengan membinasakan. Maknanya macam ni, kita ni orang yang masuk jalan akhirah, susah dengan syaitan ni. Syaitan ni duk berusaha nak buat jadikan kita ni sesat, tinggai ibadat, buat dosa, buat maksiat. Ni kita ni. Kita ni maklum dah, syaitan tu ialah musuh dia, ialah musuh kita. Dan kita pun tak pun berkawan dengan syaitan. Kita pun tak jadikan pun syaitan tu sebagai kawan kita, sebagai kekasih kita. Dalam keadaan begitu pun syaitan tetap berusaha nak sesat, nak menyesat, nak buat kita tu bagi jadi sesat, kan, dengan bermacam-macam tipu daya, kan, daripada syaitan. Begitu maksud dianya. Ini kita orang akhirah yang tidak menjadikan syaitan sebagai kawan kita. Tetapi yakni bahkan lebih-lebih lagi. Tu reti dia. Lebih-lebih lagi, orang yang menjadikan syaitan tu sebagai kawan dia, lagilah syaitan tu akan menyesatkan dia. Setelah kita yang menjadikan syaitan tu sebagai musuh kita pun, syaitan duk berhempah pulas nak bagi kita sesat. Tambah kalau kita duk buat syaitan tu sebagai kawan kita, sebagai kekasih kita, lagilah orang yang seperti itu akan disesatkan oleh syaitan. Begitu maksud kata-kata dia, kan. Ada pasal bersambung dengan yang minggu lepas ni. Jadi lagu tu lah bentuk huraian dia. Siapa dia orang yang membenar-benarkan syaitan ni dan muafakat dan setuju dengan syaitan? Contohnya seperti kafir, seperti orang kafir. Orang kafir duk semakin sesat, kan. Kita yang tidak sesat ni, yang mukmin, yang beramal soleh ni, yang tak sesat, syaitan punya duk nak buat kita supaya jadi sesat. Lebih-lebih lagi lah, contohnya seperti orang-orang kafir, hak sesat dah, kan, yang menjadikan syaitan tu sebagai sahabat, kawan-kawan dia, lagi semakin sesat. Kau yang sesat lagi. Tu maksud dia nya. Begitu juga dan ahli dhalalah. Mana ahli dhalalah ni maknanya orang-orang yang sesat. Orang-orang Islam tetapi sesat. Dia membenarkan akan syaitan. Dia buat syaitan tu jadi kawan-kawan dia. Apa yang syaitan tu kata, dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh syaitan. Tu mana berbenar-benaran, turut semata-mata, kan. Tak ada nak bantah, tak ada nak lawan hasutan syaitan. Ia mengiyakan sahaja apa yang dikehendaki, yang disuruh oleh syaitan. Hak ni lagi sesat, lagi jauh daripada rahmat Allah. Begitulah maksud dia. Begitulah juga dan ahli raghabah.
mana orang-orang yang gemar akan dunia dipanggil ahli raghabati. Dan begitulah juga seperti orang-orang dia Islam tapi hatinya sangat sayang, sangat kasih akan dunia. Orang yang sayang dengan dunia, kan, orang ni sangat dekat dengan syaitan. Syaitan duduk di samping dia semata-mata, kan, dia akan jadi sesat, dia akan jadi jahat. Dia akan setuju sahajalah dengan apa yang syaitan suruh dia buat. Kan, syaitan suruh buat maksiat, dia buat maksiat. Orang yang dunia ni, orang yang gila dengan dunia, harta benda, kekayaan, harta benda dunia, hidup kehidupan sebiji lagu macam mana syaitan duk suruh buat. Apakah cara bentuk kehidupan? Semuanya seperti apa yang diarahkan oleh syaitan. Kan, hidup dengan buat dosa, hidup dengan buat maksiat. Lagu itulah, kan, kita yang kita ni yang duk masuk jalan akhirah pun tergelecah, tambah hak yang tak masuk jalan akhirah. Kan, hak kita duk terjun ikut jalan akhirah ni pun kadang-kadang buat silap, buat salah, terpedaya dengan tipu daya syaitan. Orang hak memang kehidupannya diserahkan kepada syaitan dah. Kan, nak harap apa kebaikan daripada orang yang seperti ni? Hidup lagu saat ni, kan, kalau kata yang kaya, enjoy sepuas-puas hatinya, buatlah maksiat sepuas-puasnya, kan, tak ada peduli soal halal haram, tak ada kisah syurga neraka, janji puas hati nafsu dia aja. Takkan kita nak hidup seperti itu, kan? Baik. Lepas tu kata al-musannifnya, maka mana dia? Daripada pihak langkah dah lah. Cizat belajar dah. Pada setengah kelakuan mereka itu, yakni mereka itu orang tadi, dhamir mereka itu ni kembali kepada orang yang berbenar-benaran akan dia, akan syaitan. Jadi maknanya orang yang menjadikan syaitan tu sebagai kawan dia, yang tak bantah, yang tak lawan syaitan. Apa syaitan duk suruh buat, dia benarkan saja, dia turutkan saja kemahuan syaitan. Itu makna dia. Pada setengah-setengah kelakuan mereka lah. Pada sebahagian daripada kerja buat mereka, kan, mereka tu hidup mereka tadi, contoh orang tadi seperti syaitan, orang kafir, seperti orang-orang yang sesat, orang-orang dunia, kan, pada sebahagian daripada kelakuan hidup mereka seperti itulah. Baik, habis seperti itu mana? Yang ni duk turut syaitan lah. Tak lawan syaitan, kan, duk turut saja hasutan syaitan. Maka betapa ada sangkamu oleh menyahajanya tu syaitan bagi orang yang berdiri kerana memarahkan dia tu syaitan. Kemudian kembali balik kepada diri kita. Orang yang masuk jalan akhirah, orang yang sentiasa duk marah syaitan. Dia tak setuju dengan, kan, kita lah, kan, kita ni orang panggil orang yang memarah, yang berdiri kerana marah akan syaitan, orang panggil. Maka
apalah ada sangkaan kamu oleh menyahajanya tu syaitan. Menyahaja ni mana mengqasad, menuju, mentala oleh syaitan bagi orang yang berdiri. Berdiri mangkit bangun berdiri tu pasal apa? Kerana memarah akan dia, akan syaitan. Maknanya kita orang akhirah yang terjun masuk jalan akhirah, kita buat amal ibadat. Syaitan tak bagi kita buat amal ibadat ni. Ibadat fardu ke, ibadat sunat ke, dia suruh kita tinggalkan ibadat. Tapi kita mangkit juga buat ibadat. Kita marah tu mana kita lawan syaitan. Syaitan suruh duduk saja, kita tak duduk saja. Syaitan suruh berehat, dak, kita berpenat-penat, berletih-letih dengan mengerjakan amal ibadat. Apa sangka kamu? Adakah syaitan lari tinggal kita? Dak, tu maksud dia. Dan orang yang tak lawan syaitan tu memanglah, dan syaitan memang duk sebelah dengan dia aja, pergi ke mana pun. Kita hak duk lawan syaitan ni, adakah anggapan kita syaitan ni lari tinggal kita? Tak, syaitan tak lari syaitan masih duk ada di samping kita. Syaitan masih lagi duk tunggu peluang, duk hasut kita supaya tinggal kerja amal ibadat kita ni. Lagu tu lah reti dia. Maksud dia nya. Dan bersunyi, atah pada kata berdiri. Maka betapa ada sangka kamu oleh menuju tu mana syaitan dia mencelapak, metala ke kita. Syaitan dia tak lari daripada kita syaitan dia ketalapi, main ke kita. Tu mana mengqasad, menyahaja tu. Begitu juga dan orang yang bersunyi. Maksud bersunyi ni yakni bersungguh-sungguh. Tu reti bersunyi kita lah ni. Bagi melawan akan dia, yakni akan syaitan. Kita ni yang punya bersungguh-sungguh, berusaha berlawan syaitan. Adakah pada anggapan kita dah selamat daripada syaitan? Jawabnya, jangan duk puasa aman. Walaupun kita duk buat kerja taat, kerja amal ibadat, kita masuk terjun ke dalam jalan akhirah. Jangan lupa dengan musuh ini. Dia sentiasa duk ikhtiar, duk fikir, duk reka jalan cara lagu mana nak bagi kita sesat ni. Dia buat macam-macam. Dia buat macam-macam lah. Misalnya kita ni ada mana kelemahan kita. Di situlah dia akan masuk. Setiap kita ni tentu ada kelemahan. Ada kelemahan tu macam-macam lah. Ada seorang ni dia lemah tang sifat marah. Dia ni perungui. Dia bagus. Semayang tak tinggal, ibadat tu dia buat, fardunya dia buat, ibadat sunatnya dia buat. Syaitan lari pi dah ke? Dah. Syaitan duk cari peluang nak menyesatkan dia. Nak buat dia supaya jadi susah, sesat. Dia cari kelemahan kita. Dari kelemahan itulah pintu masuk syaitan ke dalam hati kita. Contoh yang tadi kita habaq, dia ni tak boleh marah. Hal lain tak apa. Tapi bab sifat perunguih dia, sifat pemarah dia ni, dia tak boleh nak sabar. Dia tak boleh nak sabar. Lah perunguih. Orang perunguih ni
Sat lagi kata tanam anak pisang, sat lagi mailah anak kambing siapa tak tahu yang makan anak pisang dia. Hak lain bagus. Hak lain bersedekah, alhamdulillah rajin. Sembahyang sunat, alhamdulillah kuat. Ibadat puasa sunat, masya-Allah. Kan? Mai kambing sekok memakan anak pisang hak sayangan dia tu. Kan? Habis hilang, tak ada rupa orang baik pun. Tidak. Tu tak kelemahan tu. Kan? Tu kelemahan kita. Lalu kita pun panas barat. Kita ni pun bangsa sakit apa kadang. Kan? Mula-mula pi tetak anak kambing tu dulu. Kan? Ada kadang marah, tak boleh sabar ni. Syaitan pun duk tiup supaya kita kata api kan. Dia tiup bagi menyala, bagi marah lagi api kemarahan kita tu. Kan? Mula-mula cari golok, liga anak kambing tu tetak mampu. Kan? Mampulah kawan tu sekok. Lepas tu cari pula tuan dia siapa. Kadang tak habis-habis lagi ni. Tu tak boleh nak kendok, tak boleh nak bersabar. Lah kali bergaduh dengan tuan kambing pula dah. Kan? Berkelahi riuh rendah, tak ada rupa orang masjid dah pun. Kan? Tak ada rupa orang mengaji agama dah pun kita ketika tu. Kan? Dia rosak tang sebab dia tak boleh sabar. Sifat marah. Ada orang rosak tang sifat penyakit hasad dengki. Yang lain okey, bagus. Kita ni supaya saat ni lah kita sebut kan. Tapi mai tang orang lain kalau lebih daripada dia tak boleh duduk. Kan? Itu penyakit hasad. Kan? Atau penyakit dengki. Ya, adalah siapa-siapa tak kira lah. Kata lebih sikit ya. Tak lebih banyak lebih sikit ya. Lebih tu ikut lebih tang mana. Kan? Lebih tan duit ringgit ke, lebih tan reta benda ke, kan? Ikutlah apa yang lebih. Kan? Mula sakit hati. Kita tu orang masjid dah, kita tu mengaji dah. Kan? Jalan akhirah dah kita terjun masuk ni. Tapi mai tang situ tak boleh duduk. Kan? Mai celah tu kita tak boleh tahan. Kan? Mulalah mulut kita pula kata, mengumpat, sampai ke terlajak, sampai ke menfitnah, kan? Sampai peringkat berkelahi, kan? Rosak habis. Kita duk turut syaitan, kita turut syaitan. Dia panggil. Semua tu disuruh oleh syaitan lah tu. Syaitan duk hasut kita ni. Kan? Ikut jalan hasad dengki kita. Ada bangsa jenis penyakit dia, penyakit bakhil kedekut. Tentu kekurangan kita pula. Kan? Bab-bab lain bagus, solehah dah. Ibadat, kalau kita mengaji ni, habis masjid, bala batas ni pusing ke dia belakang. Mengaji. Bagus, alhamdulillah. Kan? Tapi mai tang bakhil pula dah. Kan? Tang tu penyakit dia tak boleh buang. Kan? Syaitan duk panas tu pula. Duk penek, duk perasak sampai menyala-nyala lah pula. Kan? Mai jadi kedekut pula dah. Kan? Mulut tu kesian tengok kat orang susah, kesian saja jelah di mulut tu. Kan? Kau kata nak tolong bawa RM1 dua dah kan? Sayang duit pula dah. Kan? Jadi situlah kelemahan kita. Tu sebab kita kata tak ada kita yang tak ada sifat lemah. Kan? Nak cari sempurna seperti malaikat, seperti baginda Rasul Allah, tak ada lah kita ni. Kan? Cuma kita boleh sedaya upaya kita, sifat-sifat buruk tadi kita nak baiki. Kita nak ganti letak dengan sifat-sifat yang baik. Kan? Sifat jahat tu kita kuai-kuai buang, kita ubah perangai jahat tak elok kita ni. Dan mudah-mudahannya kita menjadi elok. Kan? Kalau tidak 100% pun elok. Kan? Tapi sedaya upaya jangan duk buat dosa, jangan duk buat maksiat. Tu je. Kalau tidak, sagu supaya duk ngaji ni, kan syaitan duk je. Syaitan bukan lari pergi mana. Kalau dia keluar daripada badan kita pun, dia duduk tepi kita aja. Kita tak nampak dia. Kan? Duk cari peluang. Orang panggil saat ni.
Ada peluang tu, dia mula dia masuklah jarum dia saat ni tu. Gitulah reti dia nak. Baik. Lepas tu kata lagi nya al-musannif, maka baginya, yakni bagi syaitan, maka baginya yakni bagi syaitan, tiba-tiba ialah serta, yakni bersama-sama, segala, yakni dengan segala manusia itu, ialah berseteru rata-rata kepada semua manusia. Baik, jadi apa yang kita mengaji tadi begini. Syaitan ni ialah musuh kita. Kita ni manusia lah. Musuh ni bukan kata untuk kita yang beriman ni saja, tidak. Seluruh manusia, termasuklah yang kafir, termasuklah yang sesat, termasuklah mereka-mereka yang gemak dengan dunia. Tak kira. Dia bukan nanti kata syaitan jadi musuh kepada kita orang yang baik-baik je. Orang yang jahat itu pun musuh dia juga, syaitan. Kan? Cuma orang yang jahat ni setuju dengan syaitan. Orang yang jahat ni lah, orang buat ahli maksiat ni kan, dia setuju dengan syaitan. Kan? Apa syaitan kata, saja. Kan? Beza dengan orang akhirah. Kan? Orang akhirah pun syaitan juga ialah musuh kita, juga ialah musuhnya. Kan? Cuma bezanya kita setuju ke tidak dengan syaitan ni. Apa hak syaitan duk pencantik ke depan mata kita tu? Kan? Adakah kita turut? Kita terikut? Itu saja. Jadi itulah makna rata. Rata tu umum bahasa Arabnya. Jadi maksudnya syaitan ni ialah musuh kepada semua kita manusia. Sama ada dia tu beriman, sama ada dia tu kafir, sama ada dia tu orang yang jalan akhirah ataupun orang yang sesat, kan? Sama ada dia ni orang yang tak gemar dengan dunia atau yang gemar akan dunia, semacam je. Setan duk mai ke setiap diri orang-orang, setiap manusia tadi. Dia takkan bercerai. Cumanya kat kita orang yang beriman ni macam mana pula? Baik. Dan serta, atah dikata serta tadi. Dan baginya syaitan tiba-tiba ialah serta, yakni bersama kamu, hai segala orang yang mujtahid di dalam ibadah, orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh. Tu mana mujtahid, yang bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan ibadat. Syaitan tu juga ialah musuh kita. Orang yang tak buat ibadat tu pun syaitan tu juga musuh dia. Kita orang yang berbuat ibadat ni pun musuh syaitan tu juga ialah musuh kita. Sama aja. Kan? Serupa, semacam saja. Begitulah juga dan pengetahuan, atah pada kata ibadat. Dan juga serta, mana dia bersama-sama dengan kamu, wahai segala orang yang mujtahid di dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dia belajar kita mengaji. Kita belajar, kita mengaji, cari ilmu, menuntut ilmu ni. Kan? Syaitan pun duk lawan kita. Kita duk mangkit marah dia, tak turut dia. Dia lari kita. Tak. Dia duk main dekat juga. Kan? Dia ada usaha nak buat kita yang kalau kata bab mengaji ni supaya tak usah mengaji lah. Lagu tu lah cerita dia. Kan? Dia main lah macam-macam kat kita. Kan?
Tujuan dia supaya kita tidak lagi menjadi pelajar, tak belajar lagi, tinggal terus. Dia main rasa, aku tak larat dah nak berulang alik masjid pergi mengaji. Kata lagu tu contoh dia. Kan, kita ni duk ulang alik pergi mengaji dengan orang duk mengajar kan. Baguslah. Syaitan seronok tak? Syaitan tak ada dia seronok kita ni. Sebab itulah kan, lebih-lebih lagi orang yang terjun jalan akhirah ni, lagi syaitan duk pulun nak buat kita bagi sesat. Kena ingat tu. Puak kapiak tu dia buat bagi sesat, kekalkan dalam keadaan sesat dah. Dia sesat dah orang kapiak ni. Kerja dia tak teruk nah, syaitan. Kan? Ni kita yang beriman ni, yang soleh ni. Kan? Yang turut, yang bertakwa ni. Kan? Dia punya susah lah nak buat kita supaya sesat. Kan, tambah-tambah kita orang akhirah ni, orang yang buat ibadat, orang yang belajar ilmu agama. Kan, dia habis ikhtiar nak fikir cara macam mana nak buat kita kalau yang mengaji. Kan, tak usah mengaji dah, berhenti duduk saja, tak apa, duduk di rumah lah. Tengoklah YouTube 3-4-5 jam sehari, mengantuk tidur, lapar lagi makan. Lepas tu tengok pula YouTube. Jangan cari yang 4-5 gig ni, cari unlimited tu. Tengah malam pukul 1 pagi pun mata tu dia ya. Kan? Ni apa ni? Jarum syaitan lah ni. Jarum syaitan supaya kita tinggal kerja taat kita. Duk ralik dengan dunia. Kan, sampai akhirnya kita buat dosa dengan Allah Taala. Kan, jadi maksiat, satu benda yang kita buat tu tiba-tiba jadi maksiat kita dengan Allah Taala. Ni tepuk tanganlah setan, sorak dia. Kan, kalau boleh buat kita ni yang mengaji terberhenti mengaji. Kan, yang dah buat ibadat ni terberhenti kerja amal ibadat. Syaitan punya seronok. Kan, umpama macam kita kalau kata seronok buat kenduri, dia pun gamak lagu tu buat kenduri lah seronoknya. Kan, berjaya menyesat kita. Lagi dia seronok kalau dia berjaya mengkufurkan kita, lagi dia seronok. Kan, kita pula habis rosak habis lah. Kan, teruklah dunia pun teruk, rosak akhirat pun rosak. Yang ni lah, ingatlah. Kan, sebab tu dia suruh kita lawan, tahan. Kan, fikir cara waras. Kita duk buat kerja taat dah. Pasal apa kita nak berhenti? Kalau kita berhenti itu betul tak? Kau teruskan kerja taat kita ni yang betul. Kan, fikir elok-elok. Jangan turut keseronokan saja. Kan, kalau ikut seronok, nak seronok, kan, memang tak buat apa dah kita ni. Lepas tu kata lagi al-musannif berseteruan yang tertentu. Ni tadi dia kata maka baginya tiba-tiba serta mu, hai segala orang yang mujtahid, ialah berseteruan yang tertentu secara khusus. Rata tadi umum bahasa Arabnya. Kalau tertentu tu kita ambil khusus. Dari syaitan ni apa maksud mustahil nak kata? Secara khususnya, secara lebih tumpuan daripada syaitan bermusuhan dengan kita orang ahli ibadat. Tadilah yang mujtahid dalam ibadat dan yang mujtahid di dalam ilmu pengetahuan. Mana kita ni lebih lagi diberi keutamaan oleh syaitan. Ingatlah tu. Kan, hak kapiak tak apa dah, kapiak dah. Kan, hak sesat dah. Hak kita hak elok ni, hak baik, hak bagus ni, dia nak buat kita bagi sesat. Maka dia akan beri tumpuan sepenuhnya kepada orang yang macam ni. Supaya kalau tak kufur, dia nak buat bagi kufur iman. Kalau yang tak sesat, dia nak buat bagi jadi sesat. Kalau tak mau cara hai dunia, dia nak buat kita supaya kasih sayang dengan dunia. Itu kerja syaitan.
Kan? Jadi hati-hatilah. Nah, sebab tu lebih-lebih lagi, nah, kita jaga pintu masuk dia. Kan, tutup, jangan bagi ada pintu. Kalau pintu ni terbuka, jawabnya saat lagi syaitan dia boleh masuklah dalam diri kita. Kan, tadilah umpama anda habaq seperti sifat marah, bakhil. Satu lagi apa dia? Takut jadi miskin. Dah katanya setengah ulama yang lain, ni pintu masuk syaitan. Dah ke dalam diri kita, dalam hati kita. Iaitu takut susah, takut miskin, takut jadi fakir. Kan, yang semakna dengan dia lah. Dah orang yang takut susah ni orang yang tidak bergantung hati dia dengan Allah Ta'ala. Orang yang sedikit ataupun yang tak ada langsung tawakalnya kepada Allah. Dia tidak 100% menyerahkan diri dia kepada Allah. Karena tu dia takut susah. Dia lupa rezeki ni ialah daripada Allah. Dia lupa ke bahawasanya susah ke, senang ke, semua tu ialah ketentuan Allah. Dia tak boleh ingat yang itu. Dan lalu apa takut susah sehingga akibatnya nanti sampai melarat jadi kufur, tak beriman dengan Allah, tak percaya Allah yang beri rezeki. Kan? Ni pun juga kekurangan ni antara pintu masuk syaitan dalam diri kita. Sebab tu yakin dengan Allah. Kita duk mengaji usuluddin, kan? Dia mesti yakin, jazam, yakin. Tak ada ragu-ragu kita dengan Tuhan. Kan, kita kenal dah Allah. Kan, kita mengaji Allah bersifat dengan kudrat, dengan iradat. Kan? Kita faham tentang janji-janji Allah. Lepas tu pasal apa yang kita masih tak boleh nak bertawakal kepada Allah? Kan, masih lemah lagi hati kita dengan Tuhan, kepergantungan hati kita dengan Allah. Ni masalah ni. Kan, lepas tu kan dah kekurangan, kelemahan ni ada, syaitan masuk. Syaitan lagi menguatkan kekurangan kita. Semakin kita tak percaya dengan Tuhan. Akhirnya bila-bila masa, sebab kita dah mula tak yakin dengan Allah, bila-bila masa kita akan kufur dengan Allah Ta'ala. Bersoraklah syaitan lepas tu, seronok kan. Jadi kita yang masuk akhir dalam akhirah ni, antara perkara yang kita kena betul-betul perkemah, iaitu permasalahan rezeki. Kan, anak dulu masa mengaji dengan Tok Guru anak, Tok Yashim dulu masa tumbuh dulu. Kan, anak berhenti, anak habaq ke Tok Guru, anak nak balik nak buka pondok. Lepas tu Tok Guru duk pesan, kita ni dah mula masuk jalan ilmu lah, jalan mengajar lah. Kalau guru mengajar lah, kalau murid mengaji, belajar lah. Kan, kena kuat pergantungan hati kita dengan Allah. Yakin bab rezeki ni, bab makan minum apa semua, hang tak boleh takut, tak boleh takut susah orang panggil. Kan, macam-macam lah nasihat daripada orang, kan, daripada orang alim ni. Ni kita duk mengaji ni dia lah ni. Kan, jangan bagi peluang syaitan untuk menipu daya kita. Baik, habis datang situ, berhentilah setakat tu dulu nah. InsyaAllah lah kita sambung lagi lah. Jadi kita berhenti pada kata mana? Dan bahawasanya lah, bahawasanya pekerjaanmu itu sangat dicita-cita, yakni oleh syaitan. Ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا